Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Aminuddin bin Khalid dari Universiti Tun Hussein Onn Malaysia. Video ini berkisarkan tentang isu pencemaran sungai dan dibuat untuk tugasan subjek pemeliharaan alam semula jadi. Jadi, bismillahirrahmanirrahim, mari kita mulakan. Isu pencemaran sungai akibat daripada sisa racun perosak dari kebun, sisa kumbahan peternakan dan sisa kimia kilang menjadi semakin meruncing dan amat membimbangkan di negara kita. Antara kawasan yang terjejas teruk adalah Sungai Kim Kim di Pasir Gudang, Johor. Sudah tentu anda semua pernah mendengar tentang kes pencemaran Sungai Kim Kim yang pernah hangat diperkatakan satu ketika dulu. Tapi tahukah anda tentang punca pencemaran air tersebut dan kesan-kesan yang terjadi akibat daripada pencemaran sungai tersebut? Jadi mari kita lihat. Insiden ini bermula pada 7 Mac 2019 selepas beberapa pelajar dan pekerja kantin dari dua sekolah berhampiran Sungai Kim Kim tersebut mula jatuh sakit dan mengadu kesukaran bernafas. Kedua-dua sekolah itu diarahkan untuk ditutup dan semua mangsa dihantar ke Hospital Sultan Ismail sementara siasatan dijalankan oleh pihak berkuasa kesihatan negeri. Beberapa pelajar yang dibawa ke hospital telah pengsan dan muntah-muntah manakala mereka yang tidak terjejas teruk diberi rawatan pesakit luar dan dibenarkan pulang. Semasa pulih, beberapa mangsa yang menghidapi penyakit serius berkongsi pengalaman mereka. Dikatakan mereka tiba-tiba sahaja sakit selepas menghirup bau yang tidak menyenangkan di persekitaran sekolah mereka. Bilangan mangsa yang dimasukkan ke hospital disebabkan oleh asap beracun tersebut meningkat kepada 76 orang pada hari berikutnya dan pada 11 Mac 106 hingga 207 lagi mangsa telah dimasukkan ke hospital sebelum meningkat kepada lebih daripada 1,000 mangsa. Bencana berkenaan menjejaskan kira-kira 6,000 penduduk Pasir Gudang terutamanya pelajar sehingga 111 sekolah di kawasan berkenaan diarahkan ditutup buat sementara waktu. Jadi, apakah punca yang menyebabkan berlakunya pencemaran air di Sungai Kim Kim ini? Melalui penyiasatan pihak berkuasa, sebuah lori tangki dipercayai telah membuang sisa kimia ke Sungai Kim Kim pada awal pagi 7 Mac 2019 sebelum mangsa jatuh sakit. Siasatan mendapati telah berlakunya pembuangan sisa kimia sebanyak 2.43 tan di kawasan tersebut. Pasukan menyiasat juga telah mengenal pasti bahan kimia yang dilupus secara haram tersebut. Sisa buangan kimia yang dipercayai berasal dari kilang itu menyebabkan penyebaran gas metana secara meluas di kawasan Pasir Gudang. Gas metana ini adalah gas rumah hijau yang amat kuat. Ia tidak dapat dikesan dengan mudah kerana gas ini tidak berwarna dan tidak berbau. Meskipun pada asalnya gas metana ini tidak bertoksik, gas yang mudah terbakar ini boleh menyebabkan manusia muntah-muntah dan tidak sedarkan diri sekiranya terhidu dalam kuantiti yang banyak sehingga paling teruk boleh membawa maut disebabkan oleh kekurangan gas oksigen dalam badan. Keputusan analisis ke atas sampel dari sungai berkenaan juga menemui kandungan gas toksik lain seperti benzin, toluene, xylene, etilbenzin dan dilimonin yang boleh menyebabkan sakit kepala, loya, pengsan dan kesukaran bernafas jika disedut. Seterusnya, mari kita lihat kesan-kesan yang berlaku akibat daripada pencemaran sungai tersebut. Yang pertama, bau busuk keterlaluan disebabkan pencemaran sisa kimia yang bertoksik, pencemaran kepada alur air, air bawah tanah dan juga pada atmosfera, keracunan kepada manusia, tumbuhan dan hidupan liar. Seterusnya, kesan jangka masa panjang pada kesihatan dan juga genetik seperti penyakit barah dan melahirkan generasi yang kurang upaya dan juga menjejaskan keperluan masyarakat setempat dan juga hidupan liar yang bergantung kepada air dari sungai untuk minum dan kegunaan harian, contohnya seperti nelayan. Pasti anda semua tertanya-tanya, apakah tindakan pihak kerajaan dalam menangani kes ini? Sebenarnya kerajaan telah melakukan pelbagai usaha untuk memulihkan keadaan Sungai Kim Kim ini. Sejauh 1.5 km kawasan Sungai Kim Kim yang tercemar dengan sisa kimia berbahaya sudah dibersihkan dengan sejumlah 1,500 tan air sungai dan 906 cemar dengan sisa kimia berbahaya dilupuskan dari sungai berkenaan. Pihak Kementerian Alam Sekitar dan Air, KASA melalui Jabatan Pengairan dan Saliran JPS Johor telah menggerakkan usaha pengawalan pencemaran secara bersama dengan masyarakat setempat melalui pembinaan denai Sungai Kim Kim. Pembinaan denai Sungai Kim Kim sepanjang 10 km diharapkan dapat mendekatkan masyarakat dan industri kepada ekosistem sungai sebagai pusat rekreasi dan ekopelancongan sekaligus menjalankan tanggungjawab untuk bersama-sama memantau kualiti air. Setelah banyak langkah yang dibuat pihak kerajaan untuk memulihkan Sungai Kim Kim dan keadaan Sungai Kim Kim juga telah kembali pulih, pada Mac 2021 kecoh lagi kes pencemaran Sungai Kim Kim Pasir Gudang apabila berlaku tumpukan minyak dan bau yang berbeza dengan insiden pencemaran pada Mac 2019. Berdasarkan hasil siasatan awal Jabatan Alam Sekitar JAS Johor, pencemaran kali ini berpunca daripada pelepasan efluen daripada aktiviti premis dan bukannya pembuangan sisa toksik seperti mana yang berlaku pada tahun 2019. Kesimpulannya, sungai yang sedia ada ini tidak akan terjejas sekiranya tiada tangan-tangan pelaku yang mencemarinya. Namun, perbuatan mencemarkan sungai sering diambil ringan dan langkah menjaganya juga sering dipandang remeh. Ini adalah salah satu kesalahan manusia terhadap alam sekitar yang dilakukan dengan sengaja.
Justru itu, semua lapisan masyarakat dan pada umumnya rakyat Malaysia perlulah mempunyai kesedaran akan pentingnya penjagaan sungai sebagai nadi kehidupan manusia dan menanam rasa tanggungjawab dalam mengekalkan kebersihan sungai yang ada, kerana sungai ini sentiasa menyalurkan sumber kehidupan iaitu air kepada kita. Jadi, jaga dan cintailah sungai kita. Sekian daripada saya, terima kasih.